Right, selamat datang ke My Sagaku. So, hari ni topik pembincangan kita ialah track day pertama korang. So, apa yang perlu korang ambil tahu untuk track day pertama korang? Stay tune. Okey, benda yang korang kena pastikan ialah kondisi kereta korang. Korang kena tahu kondisi kereta korang ni tahap mana korang servis ke tak. Walaupun korang kata kereta korang tak ada masalah sebelum ni kan, hari-hari running condition, pergi balik KL Terengganu tak ada hal. Jangan fikir macam tu. Pasal bila situasi dekat track day dengan situasi korang drive cruising jauh-jauh 6 jam 10 jam ialah sangat berbeza. Pasal bila dekat track kita akan push kereta tu, kita akan push enjin tu sampai RPM yang paling tinggi. Jadi kereta ni bekerja 2 kali ganda, 3 kali ganda. Kalau biasa kita bawa kereta ni RPM 3000, dekat track confirm 6000, 7000 baru korang upshift. Untuk permulaan saya suka start dengan keliling seluruh kereta. Korang akan start daripada depan bahagian driver, korang akan pusing keliling kereta sampai ke depan passenger. So masa korang keliling tu, korang tengok satu-satu perlahan-perlahan, tengok keliling kereta korang, bumper, klip, semua make sure intact, tak ada longgar semua. Pusing keliling kereta korang, tengok lampu, tengok cermin. Korang akan nampak overall apa yang tak kena pada kereta korang. Benda ni first step yang paling penting korang kena buat dulu. Check minyak enjin kereta korang dulu. Saya galakkan, saya suggestkan sebelum masuk track day, tukar minyak enjin yang baru. Jangan pakai minyak enjin yang korang dah pakai dalam sebulan ataupun dah 1000 ke. Korang invest sikit lah. Masuk track day, pakai minyak baru. Itu yang lagi bagus. Pasal bila minyak yang dah dipakai ni, kita tak tahu kualiti minyak tu macam mana dah. Memanglah kata baru pakai 500 kilo, 600 kilo. We never know. Untuk air radiator, macam video saya sebelum ni, saya suggest korang maintenance korang punya air radiator. Elakkan pakai air yang dah berkarat. Tukar coolant baru, tukar mixture baru, biar benda tu fresh. Heat transfer enjin ke radiator lagi bagus. Korang kena double check korang punya hose air. Hose air daripada radiator pergi ke water pump, daripada water pump pergi ke radiator, thermostat. Benda-benda ni semua orang selalu terlepas pandang dan tak ambil kisah. Maksud saya macam mana? Pipe radiator tu dah keras. Dah 4 tahun, 3 tahun tak pernah tukar. Bila kita picit pipe tu keras. Dia tak rasa macam kita picit getah yang lembut. Saya suggest elok tukar. Benda berapa ringgit sangat je lah. Boleh tahan bertahun. Invest sikit beli pipe air yang baru. Ataupun jenis Samco ke yang warna biru tu kan. Better double check balik. Make sure jangan ada leaking semua. Pasal bila dekat dalam track kita push enjin tu, enjin akan panas. Dan dia panas ni semua akan lalu pipe-pipe ni. Kalau pipe-pipe getah ni korang tak jaga, percayalah pipe-pipe ni akan pecah. Lagi-lagi pipe yang jenis dah keras terlampau lama sangat, dia dah tak flexibility, dia punya flexibility dia dah tak ada. Jadi bila panas pressure dia mungkin dia akan nak kembang sikit ke, mengecup sikit ke kan. Benda tu dah tak main dah. Urat-urat dawai, urat-urat nylon dekat dalam pipe tu semua dah tak main. Jadinya benda tu boleh pecah. So careful guys. Tukar. Untuk spark plug, korang buka dulu, tengok kondisi spark plug tu. Kalau spark plug tu dah hitam ataupun dah lama tak tukar, saya suggest better tukar. Okay, spark plug ni ada gap. Gap ni penting. Gap sila ikut spesifikasi kereta anda.
Ambil contoh kalau macam Proton Saga ni, kalau tak salah saya 0.7 mm dia punya gap dia tu. Untuk kereta yang pakai distributor, okay, yang ni saya nak tekankan sikit. Untuk distributor ada beberapa jenis. Salah satunya ialah yang standard dekat Proton Saga Iswara pakai ialah contact point. Satu lagi ialah optical punya trigger ataupun encoder. Yang jenis ni dia tak pakai rotor kat dalam. Dia pakai electronic trigger kat dalam. Selalunya orang terlepas pandang pasal contact point punya rotor kat dalam ni. Dalam distributor. Dan selalunya benda ni orang terlepas pandang. Untuk rotor ni dia ada wear and tear. Dalam distributor cap tu ada pin point untuk ignition dia. Kadang-kadang benda tu dah haus. Memang dekat daily drive kita tak terasa. Seeloknya korang buka cap distributor tu, tengok kat dalam contact point korang cantik ke tak. Jangan menggerutu, jangan ada bekas pecah. Kalau kata ada, saya suggest belilah distributor cap baru. Ada jual berasingan distributor cap, beli je distributor cap. Dan jangan lupa beli rotor kat dalam. Rotor tu kadang-kadang ada crack kecil yang kita tak perasan. Dia bukan crack dekat mana, dia crack dekat dia punya shaft. Jadinya rotor tu, shaft tu akan pusing rotor. Rotor ni akan trigger plug 1, plug 3, plug 4, plug 2. Dia akan trigger semua point dekat 4 point spark plug ni. Jadinya kalau katakanlah longgar ataupun rotor tu dah crack, akan menyebabkan ignition korang maybe ada delay ataupun ada terganggu. Ataupun benda tu tercabut. Bila benda tercabut, kereta korang tak boleh jalan langsung lah. Cuba buka distributor cap, tengok kat dalam, pastikan korang punya rotor distributor tu cantik, korang punya distributor cap tu cantik. Next ialah lampu. Korang dah bercek korang punya lampu. Lampu tinggi, lampu rendah. Signal yang paling penting. Signal depan, signal belakang. Itu yang paling penting, pasal bila dekat track day nanti korang tak perasan signal korang tu dah terbakar, sama ada terbakar kiri ataupun terbakar kanan, korang boleh menyebabkan accident dekat dalam track tu. Kenapa? Kadang-kadang kereta kita nak slow, kita nampak orang belakang laju, kita nak bagi orang belakang kita lalu kan. So korang bagilah signal. Bagi signal, orang tu nak potong kanan, korang bagi signal kiri pasal korang nak pergi kiri bagi dia laluan. Tapi korang punya signal kiri pula rosak. Orang belakang tu takut kita nak maintain lane, dia pergi potong belah kiri pula. Padahal kita nak pergi kiri ni. Korang bagi signal tapi signal tu mati. Bulb tu rosak. Jadi benda ni sangat penting. Make sure kau punya signal semua hidup. Pasal benda ni membantu daripada segi keselamatan korang dan juga driver-driver lain. Alignment tayar. Untuk alignment tayar ni. Untuk alignment ni saya ada nasihat sikit. Elakkan excessive camber. Contoh excessive camber ni ialah tayar depan, tayar belakang korang macam ni. Maaf cakap tapi macam style kereta stance. Untuk track day, untuk event, tayar excessive camber ni tidak membantu korang untuk corner, malah membahayakan korang. Pasal apa? Korang fikir logik. Tayar tu rata. Ni permukaan bawah. Tayar rata, tapi bila korang buat camber tu terlampau negatif camber sangat, dia akan macam ni. So korang boleh imagine tak contact patch yang ada dekat jalan. Contact patch tayar tu yang melekat kat jalan. Kalau tayar tu kata 100% lebar, dia cuma pakai 15%. Jadinya korang imagine kalau tayar korang excessive camber, tayar korang cuma guna 15% dari contact patch dekat setiap tayar. So korang tak menggunakan 100% patch, contact patch dekat tayar tu untuk braking, untuk corner. Benda ni sangat bahaya dan bila kereta korang spin, berpusing, macam non-stop lah pusing kan. Dia tak ada benda yang dia dah boleh nak pegang. So elakkan excessive camber. Biasanya saya dengar dalam 2.5, 3 degree macam tu lah, lebih kurang lah yang acceptable kan. Mungkin lebih, tapi jangan excessive sangat macam kereta trend-trend yang stance ni. Okey, ini ialah perkara yang paling penting sekali, brake system. Korang pergi dekat engine bay korang buka korang punya minyak brake,
punya penutup tu korang buka dalam tangki dia tu, tengok colour apa sekarang. Majority 60%, 70% dah berkeladak hitam. Terutamanya kereta-kereta lama lah, macam Saga ni ke apa kan. Ada yang pernah cakap dengan saya masa saya ada bengkel tu, pernah cakap dengan saya, minyak brake ni tak payah tukar lah 5 tahun, 6 tahun. Selamba je pakai, tak ada hal punya. Brake fluid ni sebenarnya seeloknya kena tukar dalam range setahun setengah ataupun 2 tahun sekali. Kenapa? Pasal brake fluid ni sebenarnya dia jenis meresap air. Walaupun tak ada bocor air ke apa, tapi dia meresap air yang mungkin daripada humidity, mungkin daripada sejuk panas, ada pengewapan dekat situ kan. Lama-lama kuasa hidrolik yang dekat minyak brake tu akan berkurangan. Jadi bila kita brake, kadang-kadang tu kita akan rasa brake tu kita tekan ke dalam baru dia nak brake. Dia tak padu, dia tak solid. Bukan pump kalau pump tu masalah lain pula. Tengok minyak brake korang. Pastikan minyak brake yang baru, pergilah bleeding, tukar minyak yang baru. Paling busuk pun belilah .4 biasa pun jadilah, tak payah beli mahal pun tak apa. Beli yang biasa pun jadi. Janji korang tukar je yang baru. Jangan kedekut sangat duit nak beli minyak brake yang baru. Pasal yang ni melibatkan keselamatan. Jangan lupa pula pasal brake pad. Korang buka tayar, tengok brake pad ketebalan dia berapa. Kalau takat 80% tu acceptable lagi lah. Jangan dah separuh brake pad tu korang pergi bantai, lanyak pergi track day. Bahaya. Jangan risikokan nyawa korang, nyawa orang lain. Pasal nak jimat punya pasal nak enjoy, tak sabar-sabar nak pergi track day. Brake pad korang tak tukar, brake korang tak jaga. Jangan. Tayar pastikan, tak kisah korang nak pakai tayar radial ke, tayar semi slick ke, tayar full slick ke. Benda yang paling penting ialah tahap ketebalan tayar tu. Jangan pakai tayar yang nipis dan tayar yang dah terlampau lama manufacture dia, dalam 3 tahun, 4 tahun. Ataupun tayar baru tapi tayar tu keras. Tayar tu dia dah tak ada flex, kelembutan getah tu dah tak ada lah. Elakkan pakai tayar macam ni pasal bila dekat track, korang akan push tayar tu tidak seperti macam korang layan corner dekat highway, layan corner dekat karak, layan corner dekat genting. Tak sama guys, tak sama. Identify tayar tu, korang tengok betul-betul ada tak tayar tu nipis. Kalau boleh tayar tu biarlah dalam 70%, 80% bunga grip. Jangan pakai tayar yang dah 40% grip kan. Dan make sure tayar tu tak ada merekah. Merekah, terutamanya merekah dekat sidewall tepi tu. Pasal bila ada merekah dekat sidewall tepi tayar tu, menandakan tayar tu getah dia dah keras. Dan bila korang layan corner, terutamanya dekat high speed turn 5, 6, 13, 14 dekat Sepang, bila korang corner kiri ataupun kanan, korang punya tayar contact patch tu akan lari ke kiri, ke kanan. Korang punya rim macam ni, tayar tu akan macam ni. So korang imagine kalau korang punya tayar wall tu ada crack, berapa lama dia boleh tahan? Next ialah bearing tayar, terutamanya Proton Saga, Proton Iswara. Kereta yang jenis pakai solid axle kat belakang ni, yang dia bersambung daripada kiri ke kanan ni, pastikan bearing tayar belakang korang dalam keadaan yang baik. Macam mana nak tu? Senang je. Korang jack tayar belakang, pegang tayar tu pukul 9 dengan pukul 3, korang goyang kiri kanan, tengok ada banyak free play tak. Kalau tak ada, pegang pukul 12, pukul 6 pula, goyang-goyang, wiggle je. Ada free play ke tak? Salah satu antara horizon atau vertical korang pegang, ada goyang, pergi kedai tayar cepat, double check tengok wheel hub punya bearing. Tak nak berlaku bila korang dah dekat track, tayar korang tercabut, bearing pecah. Kebersihan dekat dalam kokpit kereta. Apa kena-mengena pula kebersihan dalam kokpit kereta ni? Yes, ada kena-mengena. Bila korang bersihkan dalam kereta, maksudnya korang akan pastikan tak ada benda-benda contoh macam skru, macam botol air, sampah sarap yang boleh bergerak ke sana ke sini bila korang drive dekat dalam track day ataupun dekat dalam event. So imagine kalau korang tak buang botol air dekat bawah seat driver korang lupa buang botol air,
bila korang nak tekan brake, botol air tu berguling duduk dekat belakang brake pedal. So macam mana? Mesti cuak kan. So nak elakkan benda-benda macam ni contoh yang paling dekat lah. Dan benda ni pernah jadi kat saya pasal saya tak sedar ada botol dekat bawah seat saya. So make sure sebelum korang pergi trading, korang pergi bawa kereta ni pergi basuh dulu, pastikan tak ada barang-barang yang senang berguling, senang bergerak dekat dalam kereta sebelum korang masuk trading. So saya harap info-info yang saya bagi ni berguna untuk korang bagi yang first time pergi track day ataupun mana-mana event. Pasal yang ni daripada pengalaman saya sendiri, saya sharekan dekat korang. So jangan lupa like, share, subscribe saya punya channel, YouTube channel Amir Farid Yan dan sokong perjalanan saya dalam My Sagaku. See you guys next episode.